Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah Puan Syarmila. Saya Nazri, nombor metrik 251850. Hari ini saya bersama ahli kumpulan akan membentangkan tugasan kumpulan kami yang bertajuk Intervensi Proses Manusia. Pengenalan. Intervensi proses manusia merujuk kepada permasalahan yang berlaku dalam sesebuah organisasi yang berkaitan dengan isu kepimpinan, komunikasi, penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan yang melibatkan sesuatu kelompok politik dan konflik dalam sesebuah organisasi. Konflik yang berlaku ini biasanya akan menyebabkan sesuatu prestasi sesebuah organisasi akan terjejas kalau ia tidak diatasi dengan baik. Contohnya kelemahan pemimpin dalam menentukan hala tuju yang jelas. Di sini bermaksud sesuatu organisasi itu mempunyai banyak hala tuju yang diwujudkan dan para pekerja tidak dapat mengikut mana satu hala tuju yang betul-betul yang perlu diikuti oleh mereka. Selain itu, ia akan menyebabkan berlakunya persekongkolan dan konflik sama ada antara individu dengan kumpulan atau kumpulan dengan kumpulan. Konflik berasal dari perkataan Latin conflictus yang merujuk kepada situasi di mana terdapat pihak yang berusaha melancarkan mogok bagi membayangkan wujudnya ketidaksetujuan beliau terhadap sesuatu perkara. Di sini terdapat dua jenis konflik dalam organisasi, iaitu konflik yang berguna dan konflik yang tidak berguna. Konflik yang berguna ini adalah seperti konflik yang membawa kepada persaingan yang sihat. Contohnya, para pekerja bermula-mula untuk menyiapkan sesuatu projek. Mereka bersaing untuk memastikan projek tugasan yang diberikan mereka dapat disiapkan dalam jangka masa yang ditentukan oleh syarikat ataupun organisasi. Mana kata membawa persaingan yang tidak sihat seperti perasaan hasad dengki bersama tidak puas hati ataupun terhadap individu-individu yang lain atau kumpulan-kumpulan lain. Dan ini akan mengakibatkan berlakunya perselisihan pahaman antara ahli kumpulan dan justru terus menyebabkan prestasi organisasi terjejas. Di sini saya serahkan kepada ahli kumpulan lain untuk membentangkan tajuk-tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Hakimi bin Ma'asri, bernombor metrik 266599. Baiklah, saya akan membentangkan tentang subtopik diagnosis yang digunakan di dalam kajian ini. Bagi mengenal pasti permasalahan yang berlaku dalam sesebuah organisasi, pihak pimpinan organisasi melakukan diagnosis di peringkat kumpulan, bererti sebuah jabatan, sebuah bahagian atau unit dalam sesebuah organisasi tersebut. Kumpulan ini merujuk kepada sesebuah pasukan kerja, kumpulan-kumpulan pekerja atau jawatan kuasa yang dibentuk dalam organisasi, iaitu sebagai input yang pertama menunjukkan reka bentuk organisasi dimaksudkan dengan perkara-perkara yang berada di luar sesuatu kumpulan yang boleh menjadi penentu kepada prestasi kumpulan itu, seperti strategi, struktur, teknologi, sistem sumber manusia, sistem pengukuran dan juga budaya organisasi. Bagi peringkat kedua pula, komponen reka bentuk terkandung di dalam kejelasan matlamat, struktur tugas, fungsi pasukan, komposisi pasukan dan norma kumpulan yang membawa maksud kumpulan haruslah berperanan baik demi mencapai matlamat kumpulan dan mengenal pasti konflik dan persaingan yang berlaku dalam organisasi di kalangan ahli-ahli kumpulan. Bagi peringkat terakhir pula, peringkat terakhir sekali adalah output, iaitu keberkesanan pasukan. Diagnosis di peringkat ini adalah untuk melihat sejauh mana jabatan dapat bekerjasama dalam mencapai kesepakatan dan menyelesaikan permasalahan berkaitan pekerjaan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Muhammad Imran bin Muhammad Nazuri, nombor metrik 266601. Saya akan menghuraikan mengenai teori yang berkaitan. Menurut pandangan ahli sains sosial, bentuk-bentuk yang terdapat di dalam konflik adalah terjadi kepada konflik diri, iaitu konflik intrapersonal, konflik antara manusia, iaitu konflik interpersonal, dan konflik pasukan, iaitu konflik antara pasukan. Yang pertama, konflik diri. Konflik diri ini bermaksud pertentangan dalam diri individu tersebut yang merupakan kecelaruan atau pencagahan dalam diri seseorang itu, yang mana ia akan menimbulkan masalah kesihatan mental jika perkara ini terus berlaku. Konflik ini bersifat persendirian atau antara diri sendiri sahaja. Sebagai contoh, jika terdapat sebarang masalah dalam tugas atau kehidupan harian, konflik ini akan berlaku dalam diri apabila seseorang itu perlu membuat keputusan di mana ia akan menjadi sesuatu pilihan untuk dan sentiasa berfikir untuk pilih yang mana satu. Ia akan mencetuskan konflik dalaman sahaja. Ia juga berpunca dari dalam diri seseorang yang berkisar kepada matlamat dan kekecewaan. Yang kedua ialah konflik antara manusia, iaitu interpersonal. Konflik ini berlaku di mana terdapatnya hubungan manusia, terutamanya apabila mereka perlu berkomunikasi dan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama, tetapi berlainan peranan, tanggungjawab dan keperluan. Sebagai contoh, jika kita perlu bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang sama tetapi dalam cara yang berlainan. Contoh, si A berkata begini, si B berkata begini, maka timbullah konflik antara manusia tersebut. Kemudian, konflik pasukan, iaitu antara kumpulan. Konflik merupakan perbezaan pendapat antara dua atau lebih pihak yang membawa kepada percanggahan. Konflik ini merupakan konflik yang tercetus antara satu pasukan dengan pasukan lain. Sebagai contoh, antara pasukan kerja sumber manusia dan pasukan kerja kewangan, disebabkan mereka bercanggah pendapat tentang perbelanjaan dan faedah kaki tangan. Konflik pasukan ini perlu dititik berat dan diurus dengan baik demi kebaikan dalam meningkatkan prestasi pasukan dan organisasi. Jika konflik ini tidak diurus dengan baik, maka tempanglah organisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusfairi bin Cik Yusof. Nombor metrik saya 266638. Saya akan menerangkan berkenaan tentang permasalahan yang berlaku dalam organisasi yang kami pilih. Kami memilih organisasi iaitu Balai Polis. Dipilih sebagai contoh organisasi yang mempunyai masalah dan memerlukan intervensi supaya pentadbiran di balai tersebut agar prestasi di balai tersebut meningkat. Selain daripada itu, sepanjang pemerhatian kami telah mendapati wujudnya konflik yang berkaitan politik pejabat berlaku di dalam organisasi tersebut. Di samping itu juga, politik pejabat ini dia ialah berkenaan tentang situasi yang berbeza yang wujud di antara para pekerja syarikat, termasuklah perbezaan dari segi pendapatan, kewujudan konflik akibat percanggahan kepentingan, perbezaan cara-cara berkomunikasi serta perhubungan sesama pekerja. Selain daripada itu, kewujudan gejala pejabat politik di dalam pejabat balai polis ni ialah disebabkan oleh budaya membodek, mengadu domba dan juga gangguan seksual. Ketiga-tiga budaya ini menyumbang peratus yang tinggi berbanding dengan budaya-budaya yang lain. Kenyataan ini diperolehi daripada salah seorang pekerja yang bekerja di bawah balai tersebut. Statistik menunjukkan bahawa budaya membodek menyumbang kepada peratusan yang paling tinggi sekali. Budaya ini selalunya berlaku apabila pekerja lupa akan tanggungjawab dan peranan beliau sebagai seorang pekerja. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Ilyas, metrik nombor 266921. Saya akan menerangkan intervensi perubahan yang dicadangkan di dalam sebuah organisasi. Yang pertama,
membuat pilihan yang bijak, iaitu tindakan-tindakan yang perlu diambil mestilah bukan berdasarkan naluri semata-mata. Apabila punca telah diketahui, maka kepimpinan dalam organisasi perlu menetapkan langkah untuk menangani permasalahan politik kerja, contohnya memanggil individu yang bermasalah secara bersemuka atau menyelesaikan isu tersebut secara perbincangan berkumpulan. Ini boleh dikategorikan sebagai perundingan proses. Yang kedua, dengan mengetahui matlamat diri, mengetahui matlamat dan objektif organisasi. Apabila mereka mengetahui matlamat dan objektif organisasi, maka pekerja atau sesiapa yang terlibat dalam organisasi akan berusaha bersungguh-sungguh dan tidak akan mempunyai masa terluang untuk melibatkan diri dalam gejala politik pejabat. Yang ketiga, dengan memfokuskan diri untuk memberikan sumbangan kepada organisasi dengan mengelakkan diri daripada mengeluh dengan setiap ketidaksempurnaan yang berlaku dalam organisasi, bahkan fokus dan tumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang boleh mengawal situasi tersebut. Yang keempat, dengan mewujudkan budaya pasukan ataupun kumpulan yang bekerja terdiri daripada pekerja-pekerja yang menyukai organisasi atau kepimpinan di dalam sebuah organisasi. Peranan menjayakan komunikasi dua hala di antara kepimpinan perlu diperbanyakkan dan dipraktikkan untuk mewujudkan keselesaan di kalangan pekerja. Okey, sebagai kesimpulan, kebiasaan gejala politik pejabat ini berlaku ketika waktu bekerja apabila kurangnya penguasaan daripada ketua ataupun pengurus atasan. Organisasi haruslah bijak melakukan penilaian dan melaksanakan intervensi-intervensi terhadap proses manusia untuk memastikan mereka bersedia menghadapi apa jenis persekitaran sekalipun. Organisasi haruslah bijak melakukan intervensi-intervensi terhadap proses manusia untuk memastikan mereka bersedia menghadapi pelbagai jenis persekitaran. Yang kedua, pekerja hendaklah fokus dengan tanggungjawab yang diberikan oleh kerajaan dan dengan sikap dan tanggungjawab yang tinggi, politik di pejabat ini akan dapat dibendung. Pengurangan gejala politik pejabat ini dapat meningkatkan tahap produktiviti pekerja yang mana secara tidak langsung dapat meningkatkan tahap kecekapan dan keberkesanan organisasi, seterusnya memberi imej yang baik terhadap negara. Sekian dahulu bentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.